Assalamualaikum, saya Zafareha. Saya Nurajin. Kami akan membentangkan tajuk institusi pendidikan, yaitu fungsi dan peranan masjid. Kegunaan masjid terbagi kepada dua, yaitu pada zaman Rasulullah dan pada zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid mempunyai banyak peranan. Contohnya sebagai pusat ibadah, di mana masjid digunakan untuk sholat berjemaah, zikir, dan ibadah lain. Selain itu, masjid juga digunakan sebagai pusat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum Islam di masjid. Di samping itu, menjadi pusat pentadbiran, di mana keputusan penting negara Islam dibuat di masjid, termasuklah keputusan penting perbincangan pemerintahan. Seterusnya, tempat penyebaran dakwah, di mana para sahabat dan pendakwah dihantar dari masjid untuk menyebarkan Islam. Akhir sekali, markas ketenteraan, di mana masjid menjadi tempat mengatur strategi peperangan dan mengatur pasukan Islam. Kegunaan masjid pada zaman sekarang tidaklah sama seperti pada zaman Rasulullah SAW, karena pada zaman sekarang masjid hanya digunakan untuk pusat ibadah. Selain itu, jadi pusat pengajian Islam, contohnya tempat untuk belajar membaca Al-Quran. Akhir sekali, menjadi pusat komuniti, di mana masyarakat menjadikan masjid sebagai pusat perjumpaan atau aktiviti kemasyarakatan. Poin yang seterusnya adalah tentang fungsi masjid serta peranan masjid pada zaman Nabi. Untuk fungsi masjid ada 2 poin, iaitu pusat belajar dan pusat hiburan. Pusat belajar ni adalah pada zaman Nabi, ketika itu tiada lagi universiti ataupun sekolah yang dibangunkan, dan masjid tu sebenarnya dijadikan sebagai tempat belajar untuk masyarakat yang duduk di situ. Dan pada waktu ketika itu, para sahabat mula berkumpul untuk bertemu dengan Nabi untuk belajar dengannya. Manakala pusat hiburan pula, Nabi Muhammad serta istrinya, iaitu Aisyah, pergi menonton persembahan perisai dan lembing di dalam Masjid Nabawi semasa hari raya. Poin yang seterusnya adalah tentang peranan masjid. Ruang lingkup fungsinya sebagai pelantang meningkatkan kesejahteraan, perpaduan, dan taraf kehidupan ummah. Terima kasih kepada Balkis. Seterusnya, kritikan dan cabaran. Yang pertama ialah tertumpu pada ibadah ritual. Setengah masjid hanya menumpukan pada solat berjemaah dan ceramah agama. Tanpa mereka sedari, fungsi masjid ada banyak, seperti boleh dijadikan sebagai tempat pendidikan, tempat ekonomi, dan kebajikan masyarakat. Seterusnya, kurang penglibatan belia dan generasi muda. Ini di mana ramai belia yang kurang berminat untuk ke masjid kerana program yang tidak mesra golongan muda dan kurang relevan dengan keperluan mereka. Yang ketiga ialah kemudahan tidak mesra golongan rentan. Golongan rentan ini seperti golongan OKU, warga emas, dan wanita. Ada setengah masjid yang tidak mempunyai kemudahan seperti laluan khas untuk OKU, bilik menyusu untuk ibu, atau bilik berehat untuk warga emas. Seterusnya, cadangan untuk memperkasakan fungsi masjid, seperti yang pertama, pusat pembangunan ilmu dan pendidikan. Masjid boleh menganjurkan kelas agama, seminar, dan bengkel kemahiran untuk masyarakat, termasuk kelas bacaan Al-Quran. Selain itu, kemahiran ekonomi dan pembelajaran teknologi. Seterusnya menjadikan pusat kebajikan dan ekonomi ummah. Seperti ini, di mana masjid boleh menyediakan bantuan kepada golongan asnaf, menganjurkan program makanan percuma, serta membangunkan projek ekonomi kecil seperti koperasi masjid. Akhir sekali, jalinan hubungan dengan masyarakat berbilang kaum.
Kita juga boleh mengadakan program seperti Hari Terbuka Masjid dan sesi dialog antara agama dan memperkukuhkan perpaduan dan menghapuskan salah faham terhadap Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.